Okey, seterusnya kita sambung dengan slide yang kedua, perbincangan tentang soalan-soalan isi tentang jenayah cyber. Okey, soalan yang pertama. Jenayah cyber berlaku disebabkan oleh kurangnya ilmu internet serta faktor-faktor lain. Oleh itu, langkah-langkah pencegahan perlu dilaksanakan bagi membendung jenayah ini yang semakin berleluasa. Huraikan pernyataan tersebut. Okey, soalan yang pertama dah tentu bertemakan keselamatan atau jenayah. Isu berfokuskan jenayah cyber. Dari segi kombinasi jawapan, dah tentu anak-anak pelajar sudah dilatih bagaimana untuk mengenal pasti kata kunci bagi soalan ini. Okey, untuk ayat yang pertama, ada kata kunci atau hanya sekadar pernyataan semata-mata? Okey, kita tengok semula. Jenayah cyber berlaku disebabkan oleh kurangnya ilmu internet serta faktor-faktor lain. Okey, jelas di sini ayat pertama mempunyai kehendak soalan, iaitu tentu faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya jenayah cyber. Namun demikian, adanya faktor wajib ataupun faktor yang telah pun disertai dalam pernyataan ayat pertama ini, iaitu kurangnya ilmu internet. Bagi ayat yang kedua, jom kita lihat sama ada ayat yang kedua mempunyai kehendak soalan. Oleh itu, langkah-langkah pencegahan perlu dilaksanakan bagi membendung jenayah ini yang semakin berleluasa. Ayat yang kedua sudah pasti mempunyai kata kunci yang jelas, iaitu langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Iaitu langkah-langkah pencegahan membendung jenayah cyber yang semakin berleluasa. Kata tugas berada di akhir. Huraikan pernyataan tersebut. Hal ini bermakna ayat yang pertama faktor-faktor. Faktor-faktor apa? Faktor-faktor berlakunya jenayah cyber. Manakala ayat yang kedua dah tentu langkah-langkah pencegahan bagi membendung jenayah cyber. Namun demikian, untuk ayat yang pertama, walaupun faktor-faktor, namun demikian idea yang telah dinyatakan di situ iaitu kurangnya ilmu internet. Jadi, anak-anak pelajar dah tentu dapat menyatakan apakah kombinasi jawapan bagi esei ini. Yap, dah tentu 1 tambah 1 tambah 3. Iaitu 1 faktor yang wajib diberi iaitu kurangnya ilmu internet. Manakala 1 lagi faktor-faktor lain. Dan 3 langkah pencegahan. Okey. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa tema untuk soalan tadi iaitu keselamatan atau jenayah. Isu adalah jenayah cyber. Kombinasi jawapan sama ada 1 tambah 1 tambah 2 atau boleh pilih 1 tambah 2 tambah 2. Bermaksud 1 adalah idea wajib yang telah pun dinyatakan dalam soalan, 1 lagi faktor lain dan juga 2 lagi langkah-langkah. Atau dari segi kombinasi jawapan yang kedua, 1 idea wajib, 2 faktor lain dan 2 lagi
langkah-langkah. Skop jawapan jelas. Idea wajib punca, punca lain dan langkah membendung. Jadi jelas di sini anak-anak pelajar soalan pertama. Dari segi tema, isu, kombinasi jawapan dan skop jawapan. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan kedua dah tentu temanya keselamatan atau jenayah. Isunya juga adalah jenayah cyber. Sebab soalan ini hanya memfokuskan tentang jenayah cyber. Kita cuma hanya melihat kepelbagaian bentuk soalan dalam tema atau isu yang sama. Okay, contoh soalan 2. Pelbagai punca dikenal pasti berlakunya jenayah cyber. Oleh itu, langkah-langkah berkesan menangani gejala ini wajar dilaksanakan untuk mewujudkan persekitaran hidup yang selamat. Huraikan. Berdasarkan soalan ini, perkara yang pertama yang lazim dibincangkan dah tentu dari segi tema, okay, jelas. Dari segi isu juga telah jelas. Okay, seterusnya kita melihat dari segi kombinasi jawapan dan skop jawapan serta kedudukan kata tugas. Okay, dari segi kedudukan kata tugasnya berada di akhir huraikan. Apabila kata tugas berada di akhir, bermaksud ayat sebelumnya perlu diamati dengan teliti. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Ada kehendak soalan, ada kata kunci. Okey, kita tengok semula, kita baca semula, kita amati semula. Pelbagai punca dikenal pasti berlakunya jenayah cyber. Mungkin anak-anak pelajar dah nampak ayat pertama mempunyai kehendak soalannya yang tersendiri, iaitu punca. Jelas ada istilah punca merujuk kepada kehendak soalan punca, pelbagai punca jenayah cyber berlaku. Manakala ayat yang kedua, oleh itu, langkah-langkah berkesan menangani gejala ini wajar dilaksanakan untuk mewujudkan persekitaran hidup yang lebih selamat. Ayat yang kedua juga mempunyai kata kunci yang jelas, iaitu langkah-langkah. Langkah-langkah yang berkesan untuk menangani apa? Iaitu menangani jenayah cyber bagi mewujudkan persekitaran hidup yang selamat. Maka di sini jelas kehendak soalan, kombinasi jawapannya 2 tambah 3 atau 2 atau 3 tambah 2. Punca dan langkah-langkah. Seperti mana yang terpapar di sini. Analisis soalan 2 dari segi tema, isu, kombinasi jawapan dan skop jawapan. Okey, kita lihat soalan yang ketiga. Jenayah cyber yang boleh mengancam keselamatan didorong oleh faktor individu itu sendiri. Pelbagai langkah pencegahan perlu dilaksanakan oleh semua pihak bagi membendung jenayah ini berleluasa. Okay, jelas soalan ini temanya keselamatan atau jenayah, isu jenayah cyber. Manakala skop serta kombinasi jawapan kita amati satu persatu. Jenayah cyber yang boleh mengancam keselamatan didorong oleh faktor individu itu sendiri. Apakah ayat pertama ayat pernyataan atau mempunyai kehendak soalan atau KS? Ya, jelas pada ayat yang pertama kata kuncinya iaitu faktor.
faktor individu itu sendiri. Soalan yang ketiga berbeza dengan soalan sebelum ini. Walaupun soalan sebelum ini juga kehendak soalan punca atau faktor, namun demikian punca atau faktor adalah terbuka. Berbeza dengan soalan ketiga, faktor dikecilkan skop. Jawapannya iaitu hanya faktor individu itu sendiri. Pelajar harus memikirkan bagaimanakah seseorang ataupun individu boleh menjadi faktor kepada berlakunya jenayah cyber. Manakala ayat yang kedua, pelbagai langkah pencegahan perlu dilaksanakan oleh semua pihak bagi membendung jenayah ini berleluasa. Ayat yang kedua jelas, kata kuncinya terpampang iaitu langkah pencegahan. Namun demikian, soalan ini langkah pencegahannya juga berbeza dengan soalan sebelum ini, kerana langkah untuk soalan ini dikecilkan skopnya iaitu semua pihak, bukan perbuatan melakukan ataupun tindakan menyelesaikan jenayah cyber. Semua pihak bermaksud dari siapa? Siapa yang melakukan sesuatu, seperti pihak kerajaan, pihak NGO dan lain-lain. Maka di sini disimpulkan bahawa soalan ketiga, kombinasi jawapan 3 tambah 2 atau 2 tambah 3. Iaitu faktor individu itu sendiri boleh dipecahkan kepada 2 atau 3, manakala langkah yang dilaksanakan oleh semua pihak juga boleh terdiri daripada 2 atau 3. Seperti mana yang terpampang dalam slide. Kombinasi jawapan kamu boleh pilih 2 atau 3 atau 3 tambah 2. Bermaksud punca individu itu sendiri berlaku jenayah cyber, bahagikan kepada 2 atau nyatakan 3 idea utama dan langkah-langkah membendung jenayah cyber oleh semua pihak. Okay, jelas kehendak soalan 3. Okey, kita lihat soalan 4. Jenayah cyber yang semakin berleluasa telah mengundang pelbagai kesan bincangkan. Soalan ini nampak mudah, nampak simple dan mempunyai kata kunci yang sangat jelas, iaitu kesan. Jenayah cyber yang semakin berleluasa telah mengundang pelbagai kesan. Jelas menunjukkan bahawa kehendak soalan memerlukan kamu menyenaraikan 5 kesan jenayah cyber. 5 kesan berlakunya jenayah cyber. Pada dasarnya, kesan mempunyai kesan positif dan kesan negatif. Namun, soalan ini isunya bersifat negatif iaitu jenayah cyber. Jadi, para pelajar perlu menyenaraikan 5 kesan negatif apabila berlakunya jenayah cyber yang semakin berleluasa. Kombinasi jawapan sudah tentu 5 tambah 0 seperti yang terpampang dalam slide. Okey, berdasarkan slide jelas menunjukkan bahawa kombinasi jawapan 5 tambah 0 sahaja iaitu hanya kesan negatif berleluasanya jenayah cyber. Okey.